Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey, untuk sesi kali ini adalah taklimat semakan dokumen pendaftaran pelajar baharu IEP. Pelajar baharu IEP. Sesi 3 2020. Okey, bersama saya Encik Abdul Hakim bin Muhammad Adenan. Saya daripada unit HEP KPM Indra Mahkota. Dah. KPM Indah Mahkota. Okey. Sebelum kita teruskan untuk sematkan dokumen, pastikan setiap pelajar ada buku panduan IEP, buku panduan sematkan dokumen pelajar IEP. Maknanya kamu semua ada di tangan kamu sekarang ni lah, supaya kita dapat semak sama-sama lah. Yang mana yang penting, yang patut kamu isi dah. Maknanya ada dengan kamu sekarang dah. Maknanya kita semak sama-sama. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah surat tawaran bagi pelajar IEP. Dah. Surat tawaran yang dikeluarkan oleh MARA lah. Maknanya MARA yang mengeluarkan surat tawaran ini. Okey. Pastikan nama pelajar dan alamat adalah nama kamu dan alamat kamu sendirilah. Jangan sampai dapat yang orang lain punya dah. Pastikan nama dan alamat itu betul. Nah, pastikan nama dan alamat itu betul. Okey, ini adalah contohnya. Intensive English Program, IEP. Dah. College KPM Indah Mahkota. Tempoh pengajian 2 bulan. Maknanya awak belajar selama 2 bulan sahaja dah. Untuk program IEP ni selama 2 bulan sahaja. Okey, tarikh lapor diri 4 hari bulan 11 2020. Okey ya. Okey, perkara 2 pelajar baca, boleh baca. Perkara ketiga ini adalah yuran pendaftaran lah. Yuran pendaftaran bagi pelajar IEP adalah sebanyak RM150. Dah, RM150. Okey, seterusnya perkara 4. Perkara 4 ini pelajar perlu fokus lah. Maknanya kena ambil take note. Pengesahan setuju terima ini perlu dibuat di laman web tersebut lah, sebelum atau pada 20 hari bulan 10 2020. Sejurus selepas proses pembayaran dibuat, tawaran ini akan terbatal dengan sendirinya jika saudara-saudari gagal untuk membuat pengesahan setuju terima. Dah. Maknanya akan terbatal dengan sendirinya jika saudara-saudari gagal untuk membuat pengesahan setuju terima pada tarikh yang telah ditetapkan, dan bayaran tidak akan dikembalikan sekiranya saudara-saudari gagal untuk membuat pengesahan setuju terima dan gagal melapor diri semasa hari pendaftaran. Okey. Jelas itu, maknanya pelajar kena faham lah. Kena baca dan kena faham lah benda ni. Okey. Buku pendaftaran pelajar. Maknanya setiap pelajar yang mendapat tawaran, kita sediakan buku pendaftaran pelajar yang pelajar perlu download lah. Pelajar kena download sendiri dan print benda ni lah. Okey, seterusnya. Ini adalah senarai semak pendaftaran pelajar baharu. Ini senarai semak lah. Maknanya setiap pelajar mempunyai senarai semak yang tersendirilah. Sama sahaja. Maknanya setiap orang akan mempunyai senarai semak ini lah. Maknanya pelajar kena rujuk senarai semak yang kita bagi. Okey, bilangan 1 hingga 19 pelajar wajib ada. Wajib ada. Okey. Wajib ada. Okey, tengok nombor 15. 15. 2 salinan slip keputusan lain-lain kelayakan jika ada. Maknanya jika ada boleh sertakan. Kalau tak ada, tak apa. Dah. Maknanya jika ada perlu sertakan. Kalau tak ada, tiada masalah.
Okey, lain-lain wajib ada lah. Lain-lain wajib ada. Okey, ini lampiran A. Lampiran A adalah surat pengakuan pelajar. Surat pengakuan pelajar. Saya, nama pelajar, nombor IC pelajar, beralamat, alamat pelajar yang terkini lah. Mengikuti khusus IEP dah di KPM Indra Mahkota selama 2 bulan dah. 2 bulan, bukan 2 tahun, 2 bulan. Dan pelajar perlu bacalah isi syarat-syarat peraturan apa semua ni 1 hingga 5 tu. Tanda tangan, tarikh dan pelajar ini melapor diri pada bila? Pada bila awak melapor diri secara online lah. Sekarang ni melapor diri adalah melalui online. Bila awak lapor diri online tu dah. Kalau 2 hari bulan, tulis 2 hari bulan dah. Kalau 4 hari bulan, tulis 4 hari bulan dah. Lampiran B1. Ini adalah laporan kesihatan. Laporan kesihatan pelajar. Hendaklah diisi oleh pelajar sebelum diserahkan kepada doktor berkenaan lah. Maknanya pelajar kena isi lengkap dahulu sebelum berjumpa dengan doktor perubatan lah. Okey. Nama pelajar huruf besar dah. Huruf besar. Nama pelajar huruf besar. Nama pelajar, alamat, tarikh lahir, umur, jentera, nombor kad pengenalan, KPM dan program. Perhatian. Tengok situ perhatian. Pelajar juga dikehendaki menjalani pemeriksaan X-ray. Maknanya setiap pelajar IEP perlu ada dan mempunyai pemeriksaan X-ray. Maknanya pelajar kena menjalani pemeriksaan X-ray. Okey. 1 hingga 5 tu pelajar kena tanda lah. Tanda tangan pelajar dan tarikh pelajar tanda tangan. Okey, seterusnya. Lampiran B2. Pegawai-pegawai perubatan diminta memeriksa pelajar seluruhnya dan lengkapkan penyata yang di bawah. Maknanya benda ni pegawai perubatan yang akan buat. Maknanya apabila awak pergi ke klinik kerajaan ataupun klinik swasta, mereka akan periksa awak lah. Mereka akan cek awak . Mereka akan cek awak. Okey, 1 hingga 8 ni mereka akan buat. Ini pun juga. Dan yang bawah tu kita baca, saya dengan ini mengakui telah memeriksa. Memeriksa siapa? Memeriksa awak lah. Dan saya memeriksa siapa? Memeriksa pelajar . Pelajar. Memeriksa awak lah. Dan saya mendapati beliau tidak menghadapi atau menghadapi. Maknanya kalau awak sihat, dia akan potong menghadapi lah. Sebarang penyakit dan sesuai atau tidak sesuai. Maknanya kalau awak sesuai, dia akan potong, tidak sesuai. Untuk mengikuti pengajian di KPM. Maknanya kena baca. Jangan main tanda tangan je deh. Doktor itu kena nyatakanlah kepada doktor berkenaan tu. Sekiranya didapati menghidapi penyakit dan tidak sesuai untuk mengikuti pengajian di KPM, sila nyatakan jenis penyakit yang dihadapi. Maknanya kalau doktor kata awak tidak menghadapi sebarang penyakit dan tidak sesuai untuk mengikuti program pengajian di KPM, maknanya doktor itu kena nyatakan apa sakit awak apa jenis penyakit awak . Okey. Tanda tangan doktor, kelayakan dan cok jawatan. Kena sertakan benda ni lah. Okey. Seterusnya lampiran B3. Lampiran B3. Laporan pegawai perubatan Kementerian Kesihatan atau klinik swasta. Ini adalah pengesahan penagihan dadah. Okey. Untuk pengesahan penagihan dadah ini, kamu kena buat pengesahan di klinik swasta. Maknanya klinik swasta akan mengambil urin kamu lah. Membuat test drug untuk kamu. Sebabnya klinik kerajaan tidak membuat urine drug. Maknanya tidak membuat ujian dadah lah. Maknanya kamu pergi ke klinik swasta dan nyatakan untuk membuat ujian dadah. Tak perlu yang spesifik yang 2-300 tu.
Maknanya yang biasa-biasa saja bagi mengesahkan kamu bersih daripada dadah. Tarikh kamu buat ujian, tanda tangan, nama penuh doktor dan jawatan doktor. Okey, settle situ. Seterusnya, ini adalah laporan status kecacatan. Maknanya ini pelajar sendirilah kena isi. Pelajar sendiri kena tanda. Kena tanda yang berikutlah. Maknanya kita tanya tu kecacatan ya ke tidak. Ya ke tidak. Kalau ya, tanda ya. Kalau tidak, tanda tidak. Maknanya kena jujur. Kena berlaku jujur. Okey. Lepas tu tanda tangan pelajar dan tarikh pelajar tanda tangan. Jangan tertinggal. Jangan tertinggal satu pun. Okey, seterusnya lampiran C. Lampiran C ini adalah surat kebenaran pembedahan dan perkhidmatan rawatan bius. Ini mak ayah awak lah yang kena isi. Dah. Mak ayah awak kena benarkan awak untuk menjalani pembedahan ataupun perkhidmatan rawatan bius. Dah. Awak baca dan faham lah. Baca dan faham. Tanda tangan mak ayah, nombor IC mak ayah, alamat rumah ibu ayah dan nombor telefon ibu ayah. Okey, saksi. Ni saksi pun kena ada lah. Maknanya saksi selain daripada ibu ayah lah. Biasanya penghulu kampung, pengetua, kumpulan pengurusan dan profesional, kumpulan A kerajaan. Kumpulan A kerajaan. Okey, saksi itu adalah kumpulan A daripada kerajaan. Biasanya penghulu kampung. Nak senang penghulu kampung. Seterusnya, lampiran D. Lampiran D, kebenaran untuk menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. Maknanya setiap pelajar itu akan menjalani aktiviti ko-kurikulum. Maknanya kena ada kebenaran daripada ibu ayah kamu lah. Kena ada kebenaran daripada ibu ayah kamu dah. Okey, maknanya pelajar kena baca dan isi dah. Isi lengkap. Kena tulis belaka, kena tulis tarikh, IC mak ayah, alamat mak ayah, nombor telefon kena tulis. Kena tulis lengkap. Seterusnya, ini adalah lampiran E. Lampiran E, surat perjanjian kolej profesional mara laporan penjamin. Ini laporan penjamin. Setiap pelajar yang berdaftar di KPM perlu ada seorang penjamin. Dan laporan penjamin kita sertakan. Okey, laporan penjamin. Saya seperti mana yang bertulis di bawah mengesahkan kesanggupan saya menjadi penjamin kepada Encik Cik. Cik Cik ni siapa? Pelajar lah, maknanya pelajar, nama pelajar. Dan di bawah ini diturunkan maklumat peribadi saya. Ni maklumat peribadi penjamin. Maklumat peribadi seorang penjamin. Maknanya dia kena isi lengkap lah. Nama, nombor IC, tarikh lahir, umur, alamat tetap, jumlah pendapatan, pekerjaan, sudah kahwin atau bujang, jumlah tanggungan, pendapatan lain jika ada. Maknanya penjamin itu perlu nyatakan dengan jujur, dengan betul. Okey, penjamin tidak dibenarkan menjamin lebih dari 2 orang pelajar. Maknanya seorang penjamin tidak lebih daripada 2 orang pelajar. Kena faham tu. Tidak lebih daripada 2 orang pelajar. Okey. Saya mengaku dan mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang disebutkan di atas adalah keterangan yang benar. Ini tanda tangan penjamin dan tarikh bila penjamin itu tanda tangan. Okey. Ruangan ini hendaklah diisi oleh ketua jabatan atau guru besar atau penghulu yang mana tiada hubungan dengan penjamin. Maknanya tiada hubungan dengan penjamin. Guru besar, penghulu, mana-manalah yang mempunyai yang merupakan pegawai pengurusan dan profesional kumpulan A kerajaan. Biasanya penghulu kampung .
Ikutlah mana yang mereka yang berkenaan. Dia kena tanda tangan dan tarikh dan cok rasmi pegawai yang tersebut lah. Okey. Habis itu seterusnya ini adalah ikrar pelajar. Ikrar pelajar. Ikrar pelajar. Ikrar ni pelajar boleh baca. Dan tanda tangan, turunkan nama, nombor IC dan tarikh tanda tangan. Ini ikrar pelajar. Untuk sebelah kanan, itu awak tinggalkan. Itu pihak KPM akan buat. Okey, seterusnya lampiran G. Lampiran G ini adalah personal data pelajar lah. Maknanya maklumat penuh data pelajar lah. Maklumat pelajar. Maklumat pelajar. Kena tampal gambar pasport pelajar di sebelah kiri itu. Kena tampal. Kena tampal. Personal data ini perlu ada 2 kopi dah. Kena ada 2 salinan. Dah. 2 salinan data peribadi pelajar. Okey. Pelajar perlu isi dengan lengkap. Perlu isi dengan lengkap. Nama penuh. Jantina. Kena isi dengan lengkap dah. Pemena address, alamat tetap, apa semua tu kena isi dengan lengkap. Semua yang kita tanya kena isi dengan lengkap. Sama juga maklumat mak ayah kamu, mak kamu dah. Kena isi dengan lengkap. Jangan tertinggal satu pun. Dah. Kalau tiada, tulis tiada. Dah. Kalau tiada, tulis tiada. Kalau meninggal, tulis meninggal. Okey, seterusnya ini pun sama. Maknanya kena isi dengan lengkap. Ini pun sama. Okey. Kena isi dengan lengkap. Dan buat 2 salinan dah. 2 salinan. Maknanya kena ada salinan 2 salinan. Okey, habis itu seterusnya pendaftaran pelajar baharu. Okey. Penerangan untuk pelajar-pelajar baharu KPM. Pelajar-pelajar baharu KPM. Okey. Perhatian, sila baca penerangan dalam buku ini dengan teliti. Kita dah maklum dah. Sila baca penerangan dalam buku ini dengan teliti. Maknanya kena baca dengan teliti. Okey, nombor 1, syarat-syarat kelayakan akademik. Ni pelajar kena bacalah syarat-syarat kelayakan akademik dah. 1.1, 1.2. Okey, seterusnya nombor 2, kesihatan. Dah, kesihatan. Pelajar kena baca dah. 2.1, 2.2 dan 2.3. Okey, nombor 3. Ni nombor 3 ni. Baca dengan teliti. Kita tekankan kat situ. Baca dengan teliti. Okey, 3.1. Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut untuk dilengkapkan bagi persediaan pelajar mendaftar di KPM. Maknanya dokumen-dokumen yang kita bagi tu untuk pelajar lengkapkan. Bukan untuk pelajar print saja dah. Maknanya untuk pelajar lengkapkan bagi persediaan pelajar mendaftar di KPM. Sebabnya kita nak benda-benda tu. Yang kita minta tu kita nak. Kita nak. Okey, pertama buku pendaftaran pelajar. Maknanya buku pendaftaran pelajar yang saya terang banyak tadi. Maknanya kita nak 1 set. 1 set kita pelajar kena bagi kepada pihak kita lah. Maknanya 1 set pelajar kena bagi kepada pihak kita. Dah. Yang kedua, dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian sebanyak 3 set. 3 set dokumen perjanjian pelajar kena bagi kepada kita dah. 3 set. Okey. 3.2. Pelajar dikehendaki membawa dokumen asal dan 1 salinan fotokopi yang telah disahkan bagi semua dokumen yang diperlukan semasa melaporkan diri di kolej. Okey, dokumen-dokumen tersebut adalah seperti berikut. Okey.
Untuk pendaftaran, sekarang ni pendaftaran pelajar adalah melalui online. Dan pendaftaran itu, form itu kita dah minta pelajar untuk upload. Dan pelajar perlu upload seperti mana yang kita mohon dah. Maknanya apa yang kita mohon dalam dalam form pendaftaran itu pelajar perlu berilah. Maknanya pelajar kena bagi. Dah. Sekarang ni bukan pendaftaran secara fizikal dah. Pendaftaran adalah secara online dah. Maknanya CJ SPM, CJ kelahiran pelajar, CJ kelahiran ibu bapa perlu disahkan dah. Maknanya kena sahkan benda tu. Menyatakan yang fotokopi itu adalah benar dah. Seperti yang asal dah. Seterusnya peringatan dah. Peringatan. Maknanya belajar kena ingatlah benda ni. Peringatan. Pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar jika tiada dokumen asal dan salinan fotokopi yang telah disahkan. Dah. Maknanya sekarang ni pendaftaran melalui online. Online tak perlu dah dokumen asal dia. Kita hanya nak salinan fotokopi yang telah disahkan. Maknanya sertakan kepada kita salinan fotokopi yang telah disahkan dah. Disahkan oleh siapa? Oleh ketua kampung, penghulu, wakil rakyat dan pegawai kerajaan, kumpulan pengurusan dan profesional. Kumpulan A sahaja dah. Maknanya mereka-mereka ini adalah berkelayakan untuk untuk dokumen salinan disahkan. Maknanya perlu jumpa mereka-mereka inilah. Dah. Ketua kampung ke dah. Biasanya ketua kampung. Okey. Seterusnya ini adalah peraturan berpakaian dah. Peraturan berpakaian pelajar. Okey. Pemakaian ke kuliah atau kelas atau majlis formal. Ini apabila pelajar kembali ke kolej lah. Maknanya pelajar kena ikut peraturan berpakaian berikut lah. Pelajar kena baca 4.1 hingga 4.6 tu. Kena baca lah. Dah baca. Sama juga nombor 5. Nombor 5 adalah pakaian riadah semasa sesi orientasi lah. Okey. Terusnya nombor 6. Nombor 6 ni pelajar kena fokus sikit lah. Allowance sara hidup. Okey, kena take note Allowance sara hidup. Pelajar kena baca ni. Pelajar yang memenuhi syarat untuk mengikuti program persediaan bahasa Inggeris IEP yang ditetapkan oleh MARA akan menerima bantuan dalam bentuk allowance sebanyak 250 sebulan. Dah. Sebanyak 250 sebulan. Dan kita tekankan lagi situ. Allowance ini akan diberikan setelah pelajar tamat program dan mendaftar ke program diploma Kolej Profesional MARA pada sesi ni sesi Januari Januari 2021 atau Mei 2021 dah. Maknanya allowance itu akan diberi setelah pelajar tamat program dan mendaftar ke program diploma. Dan mendaftar ke program diploma untuk sesi Januari 2021 atau Mei 2021 dah. Pelajar kena ingat tu, kena ingat. Jangan nanti ada tanya kenapa allowance tak masuk, kenapa allowance tak masuk. Sedangkan kita sudah nyatakan di sini. Hanya pelajar yang tidak membaca sahaja yang tidak tahu dah. Pelajar yang membaca dia tahu. Pelajar yang membaca dia tahu benda ni. Okey Okey. Jelas itu. Nombor 7, penginapan di asrama. Nah, ni penginapan di asrama. Ni pun penting untuk pelajar baca. Okay, serta situ. Nombor 8. Nombor 8 ini adalah yuran pengajian dan lain-lain bayaran. Dah. Take note sini juga dah. Maknanya yuran pengajian program IEP hanya RM150 sahaja. Tiada yuran koperasi dan tiada yuran badan muafakat.
Hanya yuran RM150 sahaja. Dah. Pelajar kena sedia maklum ni. Yuran pelajar IEP adalah RM150 sahaja. Kalau ada orang tanya kenapa kau tak bayar yuran koperasi? Awak IEP maknanya awak kena bayar yuran pendaftaran sahaja sebanyak RM150 sahaja dah. Maknanya yuran koperasi dan badan muafakat tidak perlu kamu bayar dah. Jangan bayar. Jangan bayar. Nombor 9 pun pelajar boleh baca. Nombor 10, nombor 11 okey. Untuk nombor 11 saya nak tekankan sikit nombor 11 ni okey. Semua pelajar dikehendaki membuka akaun simpanan seperti berikut. Dah. Maknanya setiap pelajar yang berdaftar di KPM perlu mempunyai akaun simpanan dah, akaun bank. Akaun bank. Untuk akaun bank untuk KPM Indah Mahkota, kita menggunakan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Rakyat sahaja dah. Maknanya pelajar yang berdaftar di KPM Indra Mahkota perlu membuka akaun bank rakyat sahaja. Bank rakyat. Segala allowance pelajar kita akan masukkan dalam akaun bank rakyat. Okey, jelas itu. Pelajar lepasan program IEP yang meneruskan pengajian ke peringkat diploma tidak perlu membuka akaun simpanan baru. Maknanya selepas awak habis belajar graduate program IEP, maknanya awak sambung diploma, awak tidak perlu membuka akaun kedua. Maknanya cukup satu akaun sahaja dah. Akaun bank rakyat sahaja. Okey. Jelas itu. Okey, nombor 12 pelajar boleh baca. Nombor 13 pelajar boleh baca. Nombor 14. Okey, nombor 14 ni kita baca lah. Berhenti dari KPM sekiranya pelajar menarik diri atau berhenti atau diberhentikan dari meneruskan pengajian oleh kerana masalah akademik ataupun masalah disiplin, maka semua pembayaran yang telah dijelaskan oleh pelajar tidak akan dikembalikan. Di samping itu, pelajar juga dikehendaki membayar balik semua allowance yang telah diterima dan yang telah dibiayai oleh MARA. Maknanya segala allowance yang kita bagi pada pelajar, pelajar kena bayar balik. Diingatkan juga, pelajar yang telah berhenti atau diberhentikan dari mana-mana KPM tidak akan diterima masuk atau tidak boleh mendaftar semula di mana-mana KPM yang lain dalam tempoh 1 tahun dari tarikh ia berhenti. Maknanya dari tarikh awak berhenti selama setahun awak tidak boleh untuk mendaftar di KPM. Di KPM mana-mana pun tak boleh. Kena lebih dari 1 tahun baru awak boleh mendaftar di KPM. Okey. Jelas itu. Maknanya awak kena faham dan maklumkan kepada ibu ayah lah benda ni dah. Kena maklumkan. Jangan awak seorang je yang faham. Maknanya ibu ayah awak pun kena tahu benda ini dah. Kena tahu. Okey, 15 awak kena baca. Seterusnya okey. Peringatan. Sekali lagi peringatan ni awak kena baca dah. Peringatan. Dah. Pelajar diingatkan sekali lagi untuk membaca dan memahami. Membaca dan memahami semua kenyataan dalam buku pendaftaran ini sebelum mengambil keputusan untuk mendaftar di mana-mana KPM yang ditetapkan. Pelajar perlu membaca dan memahami. Perlu membaca dan memahami. Kena ingatlah, kena baca dan kena faham. Bayaran selain dari yang tercatat di muka surat 5 hendaklah dibayar pada pihak kolej pada hari pendaftaran. Kalau ada bayaran lain di muka surat 5 tu boleh bayar di kolej semasa hari pendaftaran. Okey. Seterusnya, sila layari laman sesawang kolej seminggu sebelum pendaftaran mengenai urusan pendaftaran dan pembayaran yuran yang dinyatakan. Okey, ni lampiran A. Okey, pelajar boleh baca.
Okey, seterusnya kita masuk kepada perjanjian dah. Perjanjian pengajian dah. Sebelum tu kita tengok contoh dulu. Ada tak contoh? Okey. Okey, kita tengok ni. Panduan mengisi dokumen perjanjian dah. Pelajar buka untuk panduan, pelajar buka page panduan pengisian dokumen perjanjian dah. Panduan pengisian dokumen perjanjian. Okey. Ni pun pelajar kena baca dan faham. Kena baca dan faham dah. Kena baca dan faham. Okey, satu. Setiap pelajar yang ditawarkan adalah dikehendaki memahami dan menandatangani 3 salinan dokumen perjanjian. Okey. Maknanya situ perjanjian ni ada 3 salinan. Kamu kena sediakan 3 salinan perjanjian. 3 salinan perjanjian. Okey. Seterusnya nombor 2. Dokumen perjanjian hendaklah diisi dengan berhati-hati dan cermat. Hendaklah diisi dengan berhati-hati dan cermat dengan tulisan yang jelas menggunakan pen dakwah atau bolpen hitam atau biru sahaja. Kena isi dengan berhati-hati dan cermat. Ini perjanjian. Perjanjian ini valid. Salinan karbon atau dakwat selain daripada hitam dan biru atau tulisan bertindih atau berulang overlapping tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Pelajar kena faham ni. Kena faham. Jangan pula guna pen dakwat hijau. Dakwat hijau, dakwat merah tak boleh lah. Maknanya kena guna dua warna ini sahaja. Hitam atau biru. Hitam atau biru lah. Okey. Yang ketiga, sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan satu garisan sahaja dan ditandatangani oleh pelajar dan kedua-dua penjamin di tepi kesilapan. Maknanya pelajar dan penjamin kena tanda tangan di kesalahan tersebut. Maknanya jika ada kesalahan, pelajar perlu potong sahaja. Potong dengan satu garisan. Potong dengan satu garisan. Penggunaan sebarang cecair pemadam untuk tujuan pembetulan adalah tidak dibenarkan. Maknanya tidak boleh menggunakan liquid paper. Tidak boleh. Tidak boleh. Pelajar hanya boleh potong dengan satu garisan sahaja. Potong dengan satu garisan sahaja. Okey. Faham situ? Seterusnya nombor 4. Sekiranya dokumen perjanjian tidak dipenuhi dengan sempurna mengikut peraturan-peraturan atau cara-cara yang ditetapkan, pembayaran allowance akan digantung sehingga diperbetulkan semua dengan sempurna. Maknanya, jika ada kesalahan, apabila pihak kita cek dokumen perjanjian kamu itu ada kesalahan, allowance kamu akan digantung dan akan diberi apabila diperbetulkan semua dengan sempurna. Kena betul lah, kena betul, kena berhati-hati. Kena berhati-hati, kena isi dengan cermat. Berhati-hati dan cermat. Jika kamu tidak yakin, tanya mak ayah kamu. Minta bantuan mak ayah kamu untuk isi dah. Kena isi dengan cermat dah. Nombor 5. Nombor 5, saksi. Saksi bagi pelajar dan penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai seperti berikut. Pegawai-pegawai berikutlah. Pegawai-pegawai mara negeri atau daerah dari kumpulan A dan B. Saksi. Kedua, pegawai-pegawai dari perkhidmatan perundangan dan kehakiman seperti magistrat, peguam dan sebagainya lah. Ketiga, pegawai-pegawai kerajaan atau badan berkanun kumpulan A dan B. 4, penghulu atau ketua kampung atau ketua mukim atau jaksa pendamai yang mempunyai cop jawatan rasmi. Kena ingat situ, yang mempunyai cop jawatan rasmi. Okey. Ada sebelum ni kita ada terima saksi itu diambil mudir sekolah agama .
Mudih sekolah agama, mudih sekolah agama swasta lah, mudih pondok. Mudih sekolah pondok. Maknanya mudih sekolah pondok ni boleh ke awak rasa? Tak boleh lah. Maknanya dia tidak termasuk dalam senarai-senarai saksi yang kita bagilah. Maknanya tidak boleh. Sebelum nak cari saksi itu, kena tanya dulu. Kena tahu dia itu siapa. Kena tahu dia itu siapa dan dia berkelayakan ke tak. Kena tahu. Kena tahu supaya perjanjian kita itu adalah betul dan mengikut peraturan-peraturan daripada MARA lah. Saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri. Saksi kena tulis lah nama dia, nombor IC dia dan cop rasmi jawatan. Cop rasmi jawatan dia serta jabatan mereka pada ruangan yang telah disediakan Maknanya kita ada sediakan ruang untuk saksi itu, tulis nama, nombor IC dan cop jawatan dia Seorang saksi boleh menjadi saksi kepada pelajar dan penjamin. Maknanya seorang saksi boleh menjadi saksi kepada pelajar dan penjamin. Boleh menjadi saksi kepada pelajar dan penjamin. Okey, faham situ? Okey, yang keenam. Keenam adalah syarat-syarat yang membolehkan seorang menjadi penjamin. Sini pun kena faham Pertama, warga negara Malaysia. Okey, warga negara Malaysia lah. Yang kedua, berpendapatan tetap tidak kurang RM500 sebulan bagi pegawai kerajaan ataupun swasta. Okey. Tak kira lah penjamin itu bekerja sebagai apa, maknanya gaji dia mestilah 500 dan ke atas. Kalau 400 maknanya 450 maknanya tak boleh jadi penjamin lah. Maknanya pendapatan dia perlu 500 dan ke atas. Okey. Ketiga, umur tidak melebihi 50 tahun. Keempat, seorang penjamin dibenarkan menjamin 2 orang pelajar sahaja pada satu masa. Maknanya dalam satu masa seorang penjamin dibenarkan menjamin 2 orang pelajar sahaja 2 orang pelajar sahaja. Yang kelima, yang ni penting Yang kelima, ibu atau bapa. Ibu atau bapa tiada had umur. Maknanya tiada had umur. Contoh umur 70. Ayah kamu umur 70. Tetapi pendapatan tiada. Boleh ke jadi jamin? Tak boleh lah. Maknanya pendapatan kena 500 dan ke atas Walaupun umur ibu ayah tiada hak umur, tapi pendapatan mesti ada mesti ada pendapatan. Seterusnya, pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kepada pelajar kecuali anak sendiri mana-mana mak ayah yang pegawai MARA untuk anak dia sahaja Orang lain tak boleh lah. Okey, nombor 7. Stem hasil sebanyak RM10 hendaklah dimatikan di sudut kanan muka hadapan tiap-tiap dokumen perjanjian di mana-mana pejabat pemungut cukai stem. Itu lembaga hasil dalam negeri sebelum dikembalikan kepada KPM kepada institusi Proses matikan stem boleh dilakukan walaupun wakil MARA atau saksi MARA belum menandatangani dokumen perjanjian. Okey, faham sini Okey, setiap 3 salinan dokumen tu, awak perlu matikan stem sebanyak RM10. Okey, 3 salinan maknanya RM30 lah. Setiap salinan RM10, RM10, RM10. Dan dimatikan stem di bahagian depan sekali sebelah kanan. Atas sekali sebelah kanan. Maknanya di situ pegawai LHDN perlu matikan stem Okey. Okey, jelas. Sekejap lagi saya bagi tahu Jelas itu. Okey, maknanya RM30. RM30. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh. Ini contoh muka hadapan dokumen perjanjian muka hadapan dokumen perjanjian. Maknanya matikan stem di bahagian kanan atas sekali Bahagian kanan atas sekali.
Jika pihak LHDN kata tak boleh lah, tak boleh mati stand di sini, kena mati stand di page lain. Bagi tahu pada pegawai tersebut ini adalah arahan daripada MARA, ataupun pelajar boleh tunjuk arahan tersebut kepada pegawai yang berkenaan lah. Maknanya kita sudah nyatakan di perkara 7 itu dah. Di perkara 7. Maknanya pelajar kena maklum kepada pegawai LHDN tersebut lah. Dah. Okey, seterusnya. Okey, gunakan huruf besar sahaja. Maknanya pelajar nak isi dokumen perjanjian ni kena menggunakan huruf besar sahaja. Dah. Huruf besar sahaja. Huruf besar sahaja. Okey, perjanjian pengajian antara nama pelajar dan Majlis Amanah Rakyat dan penjamin. Penjamin tu siapa? Kena tulis nama dia dengan huruf besar dah. Tarikh mati custom. Bila pelajar mati custom, maknanya kena tulis tarikh mati custom. Dah. Okey, settle situ. Seterusnya, ini adalah muka surat 6 dokumen. Ini muka surat 6 dokumen perjanjian dah. Contoh, ini contoh. Jangan pula pelajar print contoh ini bagi pada kita dah. Ini contoh untuk pelajar. Contoh untuk pelajar. Dah, contoh untuk pelajar. Contoh sebagai rujukan awak lah. Dah. Okey. Ditandatangani oleh pelajar, awak tanda tangan di hadapan. Ini saksi. Saksi macam kita bagi tahu tadi lah. Macam saya bagi tahu tadi, siapa saksi yang perlu tanda tangan dah. Maknanya awak kena baca balik dan tengok siapa saksi yang saya bagi tahu tadi. Okey. Seterusnya disempurnakan, ditandatangani dan diserahkan oleh ini pihak kita yang akan buat. Maknanya pelajar tinggal bahagian ini lah. Tinggal kosong. Nanti pihak kita akan buatlah. Pihak kita akan sempurnakan. Okey, seterusnya di hadapan ditandatangani oleh penjamin. Penjamin kena tanda tangan dah. Dan saksi. Saksi pun sama lah. Maknanya pelajar kena tengok balik apa kelayakan saksi itu dah. Kelayakan saksi itu yang macam mana kita nak dah. Pelajar kena tengok, kena ingat, kena bacalah, kena baca semula dah. Okey, seterusnya ini adalah muka surat 7 dokumen perjanjian. Ni jadual butiran lah, butiran untuk pelajar. Okey, tarikh perjanjian bila tarikh mati custom. Mati custom bila? Okey. Nama dan alamat pelajar yang terkini. Nama dan alamat penjamin yang terkini. Dah. Okey, program tersebut isikan nama program seperti dalam surat tawaran. Dah. Dalam surat tawaran kita ada tulis lah nama program awak dah. Nama program awak tu kita sudah tulis. Okey. Institusi tersebut. Institusi isikan nama institusi seperti dalam surat tawaran. Dah. Dalam surat tawaran kita ada tulis nama institusi pengajian lah. KPM Indra Mahkota. Okey. Tempoh tersebut isikan tempoh pengajian seperti dalam surat tawaran. Maknanya awak kena buka balik surat tawaran dan isi seperti surat tawaran. Dah. Kena tulis seperti surat tawaran. Okey, jelas itu. Sebelum kita habis, kita ke dokumen perjanjian yang sebenar dah. Okey. Ini dokumen perjanjian pengajian yang sebenar. Yang ni awak perlu print dan hantar kepada kita. Dan buat 3 salinan untuk kita dah. Kena buat 3 salinan untuk kita. Okey. Di bahagian atas sebelah kanan, awak kena matikan stamp. Dah. Di bahagian atas sebelah kanan, awak kena matikan stamp. Okey. Perjanjian pengajian antara nama pelajar, huruf besar, nama pelajar huruf besar, dan Majlis Amanah Rakyat, dan nama penjamin huruf besar. Nama penjamin huruf besar. Perjanjian bertarikh, tarikh awak mati stamp bila? Dah, tarikh matikan stamp tu bila? Dah. Bila awak pergi LHDN untuk matikan stamp? Dah, kena tulis tarikh yang tersebut lah. Okey. Seterusnya awak print benda ni. Ni adalah isi kandungan perjanjian lah. Maknanya setiap perjanjian perlu ada isi kandungan ini. Kena sertakan juga isi kandungan ini. Dah, kena adalah isi kandungan ni. Kalau tak ada, perjanjian itu berdasarkan apa dah. Kena ada hitam putih perjanjian dah.
Kena ada statement dia. Kena ada isi kandungan perjanjian dah. Kena isi yang ni. Ini AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maknanya 1 hingga 12 ni awak kena print. Kena print. Dah kena print. Dan print adalah mengikut satu-satu page. Ini page 1, 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 ini pun 1. Sebab apa? Sebab kita tak nak pelajar buat double sided. Tak nak double sided. Kita nak satu page, satu page. Tak nak pelajar buat double sided. Nanti jadi apa dah? Jadi keliru. Dah. Jadi keliru. Okey. Setiap ni adalah satu muka surat dah. Okey, ini. Ini yang saya nyatakan tadi. Maknanya tanda tangan pelajar di hadapan ni saksi dah. Saksi. Disempurnakan ini tinggal. Ini pihak kita akan sempurnakan. Okey, tanda tangan penjami. Tanda tangan penjami dan saksi. Dah. Kena tengok contoh. Pelajar kena tengok contoh. Dah. Kena tengok contoh. Kalau tidak pasti, tengok contoh. Kita dah bagi contoh. Kita dah bagi contoh untuk rujukan kepada pelajar. Okey, settle situ. Okey. Ini pun pelajar kena lengkapkan. Dah sama macam saya bagi tahu tadilah. Di contoh itu sudah ada. Maknanya pelajar hanya lengkapkan sahaja dah. Lengkapkan sahaja. Okey. Itu sahaja. Maknanya itu sahaja dokumen yang kita mohon daripada pelajar lah. Maknanya pelajar kena lengkapkan dokumen-dokumen pendaftaran yang kita mohon seperti berikutlah. Maknanya setiap pelajar perlu ada semua yang kita minta tu, semua pelajar kena ada dah. Semua dah jelas. Maknanya apa-apa yang pelajar tidak faham, pelajar boleh rujuk sahaja contoh yang kita bagi, penerangan yang kita bagi dah. Maknanya pelajar kena rujuk penerangan yang kita bagi. Kita dah bagi, cuma tinggal pelajar baca dan faham sahaja. Dah. Kalau tak nak baca, suruh mak ayah baca. Kalau tak nak faham, suruh mak ayah yang faham. Dah. Kena faham. Nanti pelajar tidak keliru. Apabila benda tu dah sampai pada kita, benda tu adalah lengkap. Okey. Saya harap semua pelajar faham dan ambil maklumlah benda ni dah. Benda ini adalah penting. Dah. Dokumen pendaftaran adalah penting dah. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.